Saya sebenarnya tidak gemar mengulas isu politik Malaysia atau Melayu. Namun sejak kebelakangan ini terlalu banyak sampah sarap naratif dan fitnah ditaburkan, khususnya terhadap PMX. Antara tuduhan paling berat dan menyedihkan ialah dakwaan bahawa DAP memijak kepala PMX. Tuduhan ini bukan sahaja tidak berasas, malah mengabaikan fakta sejarah, khususnya dalam bidang pendidikan. Untuk kali ini, izinkan saya menjawab fitnah luar biasa ini dalam konteks pendidikan sahaja. Topik lain akan menyusul kemudian. 1. Kerosakan pendidikan, akumulasi jangka panjang, bukan 3 tahun. Kerosakan dalam kerajaan yang dipimpin orang Melayu bukan berlaku dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Anggapan bahawa segala kebobrokan parah berlaku dalam masa singkat adalah pemikiran orang yang malas berfikir dan membaca. Hakikatnya, kerosakan ini ialah akumulasi panjang, khususnya pada era Mahathir Mohamad dan Najib Razak. Semasa Anwar Ibrahim menjadi TPM dan Menteri Kewangan, tidak ada satu pun kerosakan besar pendidikan yang dilakukan olehnya. Malah rekod beliau sebagai Menteri Pendidikan menunjukkan keberanian dan prinsip yang teguh. 2. Isu sekolah aliran Cina dan Akta Pendidikan. Ketika Anwar menjadi Menteri Pendidikan, tekanan MCA dan kumpulan Kauvinis Cina untuk memindah perlembagaan, khususnya klausa yang membolehkan sekolah aliran Cina ditiadakan, adalah sangat kuat. Akta ini bagi masyarakat Cina ibarat pisau tajam yang belum digunakan. Anwar menolak sepenuhnya desakan tersebut walaupun tekanan bertubi-tubi. Namun setelah Anwar berpindah menjadi Menteri Kewangan, Najib Razak sebagai Menteri Pendidikan dengan persetujuan Mahathir telah memindah dan memansuhkan akta penting tersebut. Inilah titik mula malapetaka besar kepada potensi sekolah kebangsaan sebagai teras pendidikan nasional dan punca erosi penguasaan pendidikan oleh orang Melayu. Sejarah penentangan pendidikan Cina. Tahun 1970-an ketika Tun Musa Hitam menjadi Menteri Pendidikan, Persatuan Pendidikan Cina menuntut pembinaan Universiti Merdeka. Mahkamah Persekutuan di bawah Tun Sufyan menolak tuntutan tersebut. Isu UEC juga dibangkitkan semasa Anwar menjadi Menteri Pendidikan. Sekali lagi tidak dilayan. Rekod Anwar dalam hal ini konsisten dan tegas. 3. International Schools and ketegasan Anwar. Permohonan supaya international schools dibuka kepada pelajar Malaysia ditolak oleh Anwar. Prinsip beliau jelas, international schools hanya untuk anak warga asing. Kelulusan hanya berlaku pada era Najib Razak ketika Hishamuddin Hussein menjadi Menteri Pendidikan. Hari ini international schools menjadi satu aliran pendidikan tersendiri. Namun perkara ini jarang diperkatakan. Tidak hairanlah apabila PMX dengan mudah menolak permintaan DAP untuk mengiktiraf UEC kerana pendirian dan keyakinannya tidak pernah berubah. Ironinya, dalam PRU 14, Najib Razak telah berjanji kepada masyarakat Cina atas desakan MCA bahawa UEC akan diiktiraf selepas pilihan raya. Mujurlah BN tewas, jika tidak nasib pendidikan Melayu mungkin lebih parah. 4. Pembinaan universiti strategik secara senyap. Sebagai TPM dan Menteri Kewangan, Anwar tanpa publicity mengarahkan LLN TNB membina Universiti Tenaga Nasional United, sebuah lagi universiti di Cyberjaya. Kepimpinan institusi ini melibatkan tokoh profesional yang beliau kenali dan percayai, seperti TS Dr. Tajuddin, pengerusi Tenaga Nasional. 5. Bahasa baku dan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Jika Anwar tidak dipecat, bahasa Melayu baku yang diperkenalkan beliau berpotensi besar membina identiti bahasa standard Melayu Nusantara. Ketika itu anak-anak Malaysia daripada semua kaum mula bertutur dalam bahasa baku yang seragam, bahasa Melayu di universiti. Anwar sangat yakin dengan BM sebagai bahasa ilmu. Di bawah desakan beliau, DBP memainkan peranan besar. Universiti termasuk Fakulti Perubatan mula mengajar dalam BM. Pensyarah bukan Melayu dan warga asing mengajar dalam BM. Ibu kepada Tommy Thomas menulis dan mengajar parasitologi dalam BM. Peristiwa penting. Mahathir semasa lawatan ke Jakarta mengumumkan hasrat menukar bahasa pengantar universiti kepada bahasa Inggeris. Semua menteri dan nasionalis Melayu diam. Anwar berdepan sendiri dengan Mahathir membawa tesis PhD Perubatan, Kejuruteraan dan Sains dalam BM.
pengiktirafan antarabangsa terhadap kualiti akademik tersebut. Mahathir akhirnya membatalkan hasratnya. Namun sebaik sahaja Anwar dipecat, perubahan ke bahasa Inggris terus dilaksanakan. Sejak itu BM semakin terpinggir sebagai bahasa ilmu dan DBP kembali fokus kepada buku sekolah rendah dan menengah. 6. Ledakan universiti swasta dan kesan politik. Mahathir membuka lesen besar-besaran kolej, universiti dan universiti swasta, terutamanya fakulti perubatan milik bukan Melayu. Akibatnya, pelajar bukan Melayu tidak lagi ke universiti awam. Muncul mitos bahawa universiti kerajaan tidak berkualiti. Langkah ini berlaku selepas PRU 1999 apabila 65% orang Melayu menyokong barisan alternatif. UMNO BN hanya diselamatkan oleh undi Cina. Hasil keyakinan terhadap sokongan tersebut, kerusi Parlimen Melayu dikurangkan, kerusi bandar serta Sabah dan Sarawak ditambah. Hari ini apabila orang Melayu mula menyedari kekurangan kerusi, fitnah dilemparkan kepada PMX. Kononnya beliau akan tunduk kepada DAP untuk menambah kerusi Cina.